Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di Syahnun Channel. Kali ini kita akan meneruskan tajuk kita iaitu reaction kinetic di bawah subtopik factors affecting reaction rate. Okey. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Okey. Our objective 8.3a, factor affecting reaction rate, explain the effect of the following factor on the reaction rate. Kita ada concentration, kita ada pressure, kita ada temperature, catalyst and particle size. And then illustrate the effect of temperature on reaction rate using Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, kita akan gunakan ni. And then compare the curve of the energy profile diagram for reaction with and without catalyst. State Arrhenius equation, K equal to AE to the power of negative EA per RT, and then explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on the Arrhenius equation, and then determine K, EA, temperature and A using Arrhenius equation by calculation and graph. Okay. First kita lihat effect of concentration. Sebelum ni pun kita dah lihat dah ni dalam bab-bab sebelum ni. Cuma kali ni kita nak lihat dari segi particle size dia, dari segi KE dia lah. Okay, when concentration increases, sebelum ni kita lihat kat mana yang kita kata kita double concentration kan of A tu. Jadi kita dapati dia punya rate dia meningkat kecuali untuk zero order lah. Okay. Jadi ni dia punya reason. More particle of reactant are present in the same volume. Jadi the number of collision akan increases and the number of effective collision juga akan increases. Thus reaction rate akan increase. Jadi pelanggaran tu lagi banyak akan berlaku sebab lagi banyak partikel-partikel apabila kita menambahkan concentration. Tetapi ini tidak berlaku pada zero order. Okay, sebelum ni pun kita dah lihat pada zero order sebab dia R equal to K A to the power of 0 kan. Jadi rate dia walaupun kita double concentration tak berubah dia punya rate. Okay, secara am untuk yang bukan zero order akan meningkat dengan kita menambahkan concentration of reactant. Okay, and then pressure. Pressure ni khas untuk gas. Okay. Boyle's law kita tahulah kalau kita increase pressure, volume dia akan makin kecil untuk bekas yang tertutup. Okay. Pressure meningkat, volume akan kecil. Jadi apabila bekas tu jadi kecil, jadi gas molecule are closer to each other, makin dekat. Jadi number of collision akan increases lah. And then number of effective collision also increases. Yang penting kat sini effective collision ni kena ada. Jadi reaction rate pun akan increase juga. Okay. Itu reason concentration dengan pressure. Kemudian yang kedua kita lihat ialah temperature. When temperature increases, okay, kalau kita panaskanlah satu reaktan tersebut ataupun tindak panasnya berlaku pada suhu yang lebih tinggi. Jadi average kinetic energy of reactant particle akan increases. Jadi reaktan kita akan menyerapkan haba, jadi dia punya average kinetic energy akan meningkat. Jadi number of molecule with energy equal or higher than activation energy increases. Kejap lagi kita akan lihat what is activation energy. Okay. The frequency of collision increases, therefore frequency of effective collision also increases, thus reaction rate increases. Alright. Itu adalah faktor temperature. Memang pun kalau kita buat apa pun, kalau kita nak melarutkan gula kan, kalau dah layak panas dia lagi cepat larut. Okay. Itu memang dah biasa, kita dah faham dah tu. And then effect of catalyst. How does catalyst increase the reaction rate? Catalyst is a substance that increases the rate of chemical reaction without itself being consumed. Okay, catalyst ni dia akan mencepatkan tindak balas. Jadi dia buat apa tu yang dia boleh mencepatkan tindak balas? Dia providing the alternative pathway with lower EA. Okay, dia akan buat satu jalan baru yang mana EA dia lagi rendah. Okay. Therefore, the number of molecule having kinetic energy equal or greater than EA increases. The frequency of effective collision will increase. Thus, reaction rate increases. Okay. Itulah faktor catalyst. Okay. Dia buat macam tu. Dia akan buat satu
alternative pathway, bukan alternative pathway ya, bukan. And then effect of surface area. Okay, the smaller the size, the reacting particle, the bigger the surface area exposed for reaction. Thus, the number of collision increases, number of active collision increases, and reaction rate also increases. Okay, ini pun kita biasa kalau kita ada katakan gula dalam bentuk serbuk dengan gula dalam bentuk ketui dengan mass yang sama, kalau kita cuba larut yang bentuk serbuk itu lagi senang larut. Okay. Okay, kita pergi kepada compare the curve of energy profile diagram for reaction with and without catalyst. Okay. Okay, ini kita dah biasa tengok apa ni, graf yang macam ni kan. Potential energy versus progress of reaction. Ini adalah untuk exothermic reaction ya. Dia punya energy, potential energy of product dia lagi rendah berbanding dengan potential energy of reactant dia. Jadi untuk without catalyst, ni EA dia. EA dia kita akan start daripada reactant. Ni reactant di sini. Sini sampai ke puncak sini ni. This is EA without catalyst. Okay, nampak tak tinggi ya. Jadi bila ada catalyst, dia akan buat satu laluan baru. Dia tak pakai dah jalan ni. Tak pakai dah jalan ni. Dia buat satu laluan baru. Mana laluan dia? Ni dah. Dia buat satu laluan baru. Dan laluan baru ini, EA dia lagi rendah berbanding dengan without catalyst ni. With catalyst. Nampak? Kita katakan sebagai EA prime lah kita. Okay, EA prime. Lagi rendah. Jadi bila dia lagi rendah, lagi senang untuk produk ini memerlukan tenaga yang sedikit saja lagi energi untuk dia melepasi energy barrier. Ini kan kita panggil energy barrier. EA adalah energy barrier. Tenaga yang perlu diatasi oleh reaktan untuk jadi produk. Dia melepasi halangan, dia boleh jadi produk. Sama juga untuk yang endothermic dia lain sikit. Dia punya produk dia punya energy of product tinggi perbandingan reaktan dia. Kena buat macam tu. Jangan silap. Jadi dia punya EA without catalyst, kita start daripada reactant. Dia kena apa-apa pun dia mesti start daripada reactant. Terus ke puncak EA dia kat sini without catalyst sangat tinggi. Dan sudah tentu apabila ada catalyst akan lagi rendah, laluan baru, laluan pintas lah ni. Dan EA pun lagi rendah lah berbanding dengan EA with catalyst. EA without catalyst. EA with catalyst mesti lagi rendah, nampak? Mesti daripada reactant sampai ke puncak lagi rendah. Jadi lebih mudah, bukan mudah, lagi rate of reaction dia lagi cepat. Okay. Catalyst akan increase the reaction rate by providing the alternative pathway with lower EA. Okay, kita dah habis tentang catalyst, sekarang kita nak masuk tentang temperature. Dan untuk temperature ini, kita akan menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, apa itu Maxwell-Boltzmann distribution curve? Dia memplotkan antara fraction of molecule with energy E. Okay, ini adalah fraction of molecule ataupun number of particle. Kita boleh kata number of particle. Fraction of molecule. Bilangan lah. Okay, bilangan. Ini paksi X dia adalah energy. Okay, energy. Jadi, ini pada T1 yang kita panggil low temperature lah, pada suhu yang rendah. Okay, ini suhu tinggi T2. Di graf dia macam ni, naik ni tu. Dan di bawah graf ni, kalau kita luas di bawah graf ni, kalau kita ambil graf tu adalah number of particle lah, jumlah semua lah. Let's say ini 1 mole of oxygen katakan. Dan ini pun 1 mole of oxygen. Number mole dia sama ni. Sebenarnya kalau kita ambil luas di bawah graf, dia sama banyak, sama besar ni. Cuma sekarang ni nampak ni tinggi, ni dia rendah lagi. Dia melebar ke sini. Bila kita tingkatkan suhu, dia akan melebar ke sini. Number of particles still sama. Let's say 1 mole katakan. 1 mole yang equivalent to 6.023 exponent 23 particle kan. Ini sama. Dan kita ada E. Ini adalah energy barrier tadi. Pada energy barrier inilah baru boleh jadi produk. Jadi kalau kita lihat daripada graf ni, kebanyakan molekul-molekul ini berada di bahagian yang diorang berlanggar, partikel berlanggar, tetapi pelanggaran itu adalah ineffektif, tak berkesan. Dia berlanggar, dia melantun balik. Tidak menjadi produk. Apabila dia punya tenaga yang bersamaan, EA, dan melebihi EA, barulah pelanggaran tersebut akan berlaku. Dia boleh memutuskan ikatan
reaktan dan membentuk ikatan baru iaitu menjadi produk. Okey. EA dan melebihi EA. Jadi kalau kita lihat untuk yang T1 yang low ni, sikit je yang boleh menjadi produk iaitu yang berwarna biru muda kat bawah ni, banyak ni. Tetapi pada suhu yang lebih tinggi, start daripada blow rate ni ke bawah lagi banyak. Nampak tak? Sebab itu pada suhu yang tinggi, lagi reaction rate dia lagi meningkat. Ni diterangkan dengan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okey. Jadi shaded area ni kita shaded lah area-area semua ni, shaded semua ialah represent the number of molecule having kinetic energy equal or greater than EA lah. Dan suhu rendah banyak ni, suhu tinggi lagi banyak molekul yang having kinetic energy greater than EA. Same, sama and greater. Ini yang nanti baru boleh berlaku effective collision and then akan dapat produk. Okay. Jadi di sini jelaslah high temperature fraction number of molecule having kinetic energy equal or greater than EA higher than lower temperature. Okay, sekarang kita nak lihat penerangan yang lebih skema lah. Lebih skema. Nak jawab exam kena jawab macam ni kan. Skema. The figure show the distribution of KE of gases molecule at temperature T1 and T2 tadi. T1, T2 greater than T1. KE ni ialah kinetic energy bukan King Edward. KE ialah kinetic energy of gases molecule. Okay. The shaded area represent the number of molecule having kinetic energy equal or greater than activation energy. Sama macam tadi dengan sebelum ni. Shaded area semua ni lah. Okay. Kemudian at higher temperature, okay, kita beritahu lah higher temperature T2 ni, the fraction number of molecule having kinetic energy equal and greater than EA increases. Nampak lagi banyak. Ni sikit saja. Okay, increases. The number of collision increases. Okay, and then number of effective collision increases. Yang ni penting. Ayat ni kita kena beritahu effective collision increases. Tak ada ni, tak ada markah. And then rate of reaction increase with increase of temperature. Last sekali kita beritahu lah kenapa suhu yang lebih tinggi itu lagi reaction rate dia lagi tinggi berbanding suhu yang lebih rendah berdasarkan Maxwell-Boltzmann distribution. Kita tengok ni. Okay, now kita nak pergi kepada Arrhenius equation. Mathematical expression for the effect of temperature on the rate constant K. Ini dia punya persamaan, kena hafal lah. K equal to E power of negative EA per RT. Ini adalah Arrhenius equation. K equal to E negative EA per RT. Okay, apa maksud semua tu? K adalah rate constant. Rate constant semua dah tahu, iaitu dia persamaan rate law tu, yang rate equal to K equal to E tu kan, to the power of apa tu. And then A adalah collision frequency factor, is a measure of the probability of a favorable collision. E adalah natural log exponent, dalam kalkulator ada E tu, ada. EA adalah activation energy for the reaction, selalunya diungkapkan di dalam kilojoule per mole. R ialah universal gas constant, kali ni kita akan pakai 8.314 joule per mole per Kelvin. And T adalah absolute temperature lah in Kelvin. Okay. Sekarang kita nak lihat relationship between temperature and activation energy to the rate constant. Berdasarkan daripada persamaan ini, K itu A, E, negatif A per RT ni. Jadi, kalau katakan kita turunkan EE, berdasarkan ungkapan ini kan, jadi ungkapan E, power of negative A per RT ni akan naik. Sebab dia duduk kat atas. Jadi, K pun akan naik. Nampak tak? Makna dia, kalau kita ada satu persamaan yang EA tu terendah, kita akan dapat nilai K yang besar. Dan selalunya, K yang besar, reaction rate pun akan besar. Sebab rate dia equal to K kan. Dia macam proportional. Okay, dia proportional. Okay. Sebab tu tadi kita dapati yang with catalyst tadi, with catalyst EA dia akan rendah kan. Rate dia akan meningkat. Okay. Itu kaitannya memang ngam lah. Memang ngam. EA rendah, K akan meningkat. Dan temperature tinggi, sebab temperature duduk kat bawah ni, zaman ni. K pun akan meningkat. Tadi pun kita dah lihat dalam Maxwell-Boltzmann distribution tadi. Bila kita meningkatkan suhu, rate dia akan meningkat. Okay. K meningkat juga. Sebab selalunya, rate equal to K, bla bla bla. Kan? Rate berkadar dengan K dia. Okay. Ya, sekali ni kita akan derive Arrhenius equation ni. Sebab nanti kita nak guna di dalam calculation.
dan juga kita nak guna di dalam graf. Okay. Jadi kita kena derived dulu. Bagi cantik sikit dia punya persamaan dia. Jadi K equal to A, E negatif A per R, T, and then kita lonkan di kedua-dua bahagian, di bahagian kiri dan kanan. Jadi last kali kita akan dapat ln K equal to ln A minus EA per RT. Okay. Ni kena hafal lah. Dia punya ni sama macam tadi, tak ada beza. Dia punya penerangan dia. Selalunya kalau dalam buku dia tulis macam ni. Ln K equal to ln A minus EA over R 1 over T. Selalunya dia buat macam ni. Okay. Sama lah macam ni. Jadi kena hafal. Ingat. Ln K equal to ln A minus EA over R 1 over T. Okay. Sekarang kita nak guna di dalam calculation. For the reaction A to C plus D ni, the deactivation energy 12.4 kJ per mole and frequency factor 7.2 exponent 6 per molar per hour. Okay. At 30 degrees Celsius, the reaction is first order with respect to A. Ada A pun, tak ada benda lain. Determine the rate constant for the reaction. Okay. Mula kita akan tulis apa maklumat yang ada. K nak kena cari. A dia dah bagi. A ialah frequency factor 7.2 exponent 6 per molar per hour tu. R kita akan pakai 8.314 joule per mole per Kelvin. EA dia bagi EA kat sini. EA 12.4 kilojoule. Kita kena tukar kepada joule. Okay. 12.4 kali 10^3 lah. Kenapa kena tukar? Sebab dia punya R kat sini, unit dia joule kat sini. Jadi kalau kita tak tukar, ini akan menyebabkan salah kita mengira. Temperature mesti Kelvin lah, campur 273. Dah dapat, kita apply. Ln K equal to ln A minus EA R over 1 over T. Jadi, masuk saja nilai. Okay, masuk semua. Jangan lupa ditukar pada joule. Okay, semua. Tekan kalkulator, akhirnya dapat 5.25 exponent 4 per hour. Okay, dia kena sama lah. Ingat lah, K untuk first order, sebab ni dia dah bagi tahu dia first order. K untuk first order ialah per time. Ingat balik, okay, ni tangan saja. Untuk zero order, unit of K sama dengan nilai rate, iaitu molar per time atau molar per second ke molar per minit kan. Untuk first order, dia punya K dia ialah per time. Itu yang kita jumpa per second, per minute, per hour and so on. Untuk second order, per molar per time. Okay, kena ingat tu. Jadi senang. Kita tengok, apa ni? First order. Jadi kita pun tak silap lah. Dan ini, kenapa dia per hour? Sini, ni per hour. Dia punya frequency factor dia bagi per hour. Kalau bagi per second lah. Okay. Kemudian kita lihat yang graf lah. Macam mana nak plot graf dia. Okay, kita pakai yang tadi tu. Ln K equal to ln A minus EA over R 1 over T ni. Ln K ni bersamaan dengan Y. Ln A ni ialah C. Pintasan pada part CY dia. Dan X dia ialah 1 over T. Kecurangan graf ialah negatif EA per R ni. Okay. Jadi kalau kita plot ln K versus 1 over T, kita akan dapat macam ni. Dia punya graf dia. Pintasan pada part CY ni ialah ln A. Slope ialah EA per R. Slope dia negatif. Jadi ini pun negatif. Jadi no problem. Dia akan jadi positif lah. Nanti kita boleh cari EA. Selalunya soalan ni dia suruh cari EA. R sebab kita tahu 8.314. Selalu soalan suruh cari EA. Okay. Jadi ingat graf dia macam mana? Ln K versus 1 over T. Graf dia macam tu. Okay, contoh. The table below we give the rate constant K for the reaction between potassium hydroxide and bromoethane at different temperatures. Using a graphical method. Kena pakai kita graf. Calculate the activation energy kilojoule per mole. Dia suruh jawab activation energy dalam kilojoule per mole for this reaction. And then determine the frequency factor. Okay, kat sini dia bagi K dan T. Okay. Dia bagi ada 1, 2, 3, 4. Mana dia buat 4 eksperimen lah. Okay, cari K pada suhu yang berlainan. Kan? Apabila kita ubah suhu, nilai K akan berubah. Okay, jadi kita ada 4 juga. Berdasarkan Arrhenius equation tadi, kita tengok step 1, kita tulis dulu Arrhenius equation. Ln K equal to negative A per R 1 over T plus ln A. Okay. Y equal to mx plus C lah. Kat sini kita tengok, okay, kena ada ln K, kena ada X dia lah 1 over T. Jadi kita tukar dulu lah. K kepada ln K. T kepada 1 over T. Dan dia mesti Kelvin. Ni nasib baik dah Kelvin. Kalau dia bagi dalam degree Celsius, tukar dulu pada Kelvin and then baru 1 over T.
Okey, akhirnya ni dah, kita dah tukar dah. Tekan saja calculator dapat ln K and 1/T. Dah dapat, kita plot graf. Pakai kita graf, plot graf. Akan dapat macam ni. Akan dapat macam ni lah. Garanti macam ni. Okey. Dah dapat step yang keempat. Step yang keempat, kita akan cari gradient lah. Daripada graf ni kan, kita carilah gradient dia. Carilah mana-mana semua ni. Cari graf, X, Y tu. Y tolak ni kan. Bahagi dengan, ni X pula, tolak sini pula kan. Akhirnya dapat 12492 lah. Berdasarkan sini lah. 12492 lah. Kalau dikira kat sini semua-semua, okey dapat ni. Kemudian kita tahu bahawa slope itu bersamaan EA per R. Sebab slope dia negatif. Ini pun negatif. Nanti hilanglah negatif tu. Dia akan jadi. And then R kita tahu 8.314. Jadi boleh dapat EA. EA sama dengan 12492 kali 8.314. Kita akan dapat jawapan dia dalam joule per mole. Soalan tadi dia minta dalam kilojoule per mole. Jadi kita bagi 1000. Okey. Dapat 104 kilojoule per mole. Alright. Kemudian soalan tanya juga ialah A. A ialah intercept pada paksi Y. Jadi graf ni kita teruskan. Kita tengok dapat 3.5. Graf ni kita teruskan lah. Buat garis sampai dia bersentuh pada intercept pada Y. 3.5. And then kita tahu bahawa ln K sama dengan 3.5 kan. Jadi dapatlah K. Tekan calculator dapatlah 33.11. Okay. And then kita tengok kita boleh further derive untuk ln K tadi tu. Ln K1 equal to ln A negative A per R 1/T1 tu. Pada suhu yang kedua, ln K2 equal to ln A negative A per R 1/T2. Jadi bila kita tolak 2 tolak dengan 1, kita akan dapat satu sum baru ln K2 over K1 equal to EA per R 1/T1 minus 1/T2. Kenapa kita nak buat macam ni? Kita buat macam ni untuk soalan yang nanti dia tidak ada A, dia tak bagi A kan. Dia tak bagi nilai A. Kalau macam mana kita nak buat? Untuk menjawab soalan ln K1, ln K equal to ln A kan. Jadi dengan buat macam ni, kita ada dua suhu yang berbeza. Kita tahu bila suhu berbeza, K pun berbeza. Dan tidak ada faktor A, jadi ini memudahkan untuk kita kira. Okay? Kita boleh, ini pun still Arrhenius equation juga. Yang kita cuma derive saja. Kita further derive dia. Jadi dapat yang kedua lah. Okay. Dah dapat ni. Tengok sampel 3 ni. Hydrogen iodide decomposes on heating according to the equation. 2H1 gas, 2H2 gas, I2 gas. At 100 degrees Celsius, the rate constant of the reaction is 5.71 exponent negative 7 per second. Calculate the rate constant of the reaction at 150 degrees Celsius if the activation energy given is 15.7 kJ per mole. Kat sini dia bagi rate apa semua, dia tak bagi A. Sebab tu kena guna persamaan yang tadi tu. Pertama kita senaraikan dulu apa-apa yang ada. Make sure T ni semua tukar pada Kelvin dan make sure pasangan ni betul. T1 dengan K1 T1 dia 100, kita tukar pada Kelvin, 273. Pasangan dia adalah K1 ni, 5.71 exponent negative 7. Okay. T2 dia adalah 150 plus 273 dan K2 kita nak cari lah. Unit dia pastilah sama kan, sebab ini adalah per second. Maknanya ini adalah first order of reaction lah. Jadi K2 pun unit dia nanti ialah per second. Dan jangan lupa yang EA tadi dia bagi dalam kilojoule per mole. Bila kita nak masuk dalam persamaan, dia mesti dalam joule. Jadi tukar setiap kali 10 kuasa 3 lah. Joule per mole. Kerana R dia 8.314. Nampak unit dia adalah joule. Jadi mesti sama unit dia joule. Okay, now kita apply. Ln K1. Ln K1 pun boleh. Kalau kita letak K1 atas pun boleh. Kalau K1 atas, jadi ini akan jadi T1. Dia terbalik. Nak K2 atas pun boleh. Tak kisah. Boleh tukar. Janji pasangan dia betul. Hujung ni, macam tu. Kalau K2 duduk atas, T2 mesti duduk paling bawah. Jangan tertukar. Sini tulis K2, sini jadi T1, habis. Memang salah kira. Okay, masukkan saja. Masukkan semua. Okay, ini adalah K1 kita. Dan ini adalah EA yang telah ditukar pada joule. Ini 8.314. Ini semua betul masuk. Akhirnya kita akan dapat
K, iaitu K2 lah. K pada suhu 150 darjah Celsius ialah 1.03 exponent negative 6 per second. Alright. Okay, last question. The curve in the graph represents energy distribution for the collision of molecule at 200K. Sketch another curve at 1000K in the same graph. Dia nak same graph. Explain the difference of shaded area. Okay. Ini ialah T200. Okay. Jangan lupa ini ialah apa? Paksi Y ini ialah fraction of molecule. Okay. Paksi Y adalah fraction of molecule. Ini adalah energy. Okay. Macam biasa, untuk semua graf, dia kena ada label paksi Y pada label paksi X. Jangan tinggal. Kalau tidak, tak dapat markah. Okay, ni lah 200 punya. And then 1000. 1000 adalah suhu lagi tinggi pada 200K. Jadi dia mesti rendah. Dia mesti rendah sikit. Tapi dia melebar ke kanan. Ya. Okay, macam tu lah. And then kita kena label. Kita kena label juga EA dia. Okay. Kita pun shaded. Kita shade lah. Okay, yang shade kat bawah ni nanti kita buatlah gitu. Ini untuk T200 punya. Lepas tu yang ni saya nak shaded dia melintang. Melintang sebab nak bezakan. Sampai sekali. Jadi kita pun label lah yang melintang ke, titik ke. Ini untuk suhu 1000K. Okay. Apa ni? T2K. 1000K. Okay. Ni EA. Kena ada macam ni. Okay. Paksi Y kena label. Paksi X kena label. Lepas tu kita buat EA. Lepas tu kita shade semua. Kita shade. Lepas tu bagi tahu lah shade ni apa dia. Inilah shaded area at 200K. And then yang melintang je ni shaded area at 1000K. Lepas tu kita bagi penerangan lah. The figure show the distribution of KE. Sekali lagi bukan King Edward. Kinetic energy of gases molecule at temperature T1 200K and T2 1000K. Bagi tahu siap. Figure yang kita buat tu apa dia. Lepas tu, the shaded area represent the number of molecules having kinetic energy equal and greater than activation energy EA. Okay. Ni kita ada. Dah ada dah beritahu tu shaded area semua tu. And then temperature 1000K, the fraction number of molecules having kinetic energy equal and greater than EA increases. Memang lagi banyak apa kita nampak. The number of collision increases, the number of reactive collision increases, yang tu kena beritahu. And then the rate of reaction increases with increase of temperature from 200K to 1000K. Alright, rasanya apa ni, itu saja untuk kali ini. Jadi kita dah habis reaction rate daripada part 1 sampai part 5. Kita dah habis dah untuk kali ini. Jadi selamat belajar. Jumpa lagi di video-video akan datang. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.